Orang-orang besar kawasan ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya mulakan dengan doa ataupun zikir Nabi pada setiap pagi. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berada pada waktu subuh yang penuh hening ini, di mana kelebihan salat subuh berjemaah di masjid pahalanya cukup besar di sisi Allah dan kesannya cukup besar. Pernah dihikayatkan kisah seorang pemimpin yang zalim yang terkenal di zaman dahulu, Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Dia bagi sebilah pedang kepada Abdullah ibn Umar Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, seorang sahabat, supaya bunuh seorang lelaki. Lalu Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab mengambil pedang tersebut dan pergi kepada lelaki dan bertanya, apakah kamu sembahyang subuh berjemaah pagi tadi? Jawabnya, ya. Lalu disarungkan pedangnya dan dihadapkan kepada Hajjaj. Apabila ditanya kenapa tidak laksanakan perintah saya, lantas Abdullah bin Umar menjawab, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha jamaah fa innahu fi zimmatillah, atau kama qala, siapa melaksanakan salat subuh berjemaah, dia berada dalam lindungan dan jaminan Tuhan. Aku tak nak menceroboh apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya salat subuh berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masjid ini satu nama yang cukup pelik. Menjadi kelaziman orang Arab apabila disebut yang dipanggil nama tempat, ismu makan, dia wazannya maf'al, maksudnya mat'am, biasa disebut macam tu. Tetapi di sini disebut dengan masjid, sepatutnya masjid. Itulah bahasa yang sepatutnya berdasarkan kiasi. Tetapi apa yang berlaku disebut dengan masjid, tempat sujud. Sepatutnya masjid, tempat sujud. Perbezaan ini kita katakan bahawa apa yang disebut oleh Nabi dan itulah yang disebut oleh Al-Quran, itulah yang dikata sebagai simai. Kita dengar macam itu, maka disebutlah masjid. Dalam Quran semua disebut masjid dan tidak disebut masjid. Maka ulama kata nama masjid ni unik kerana dia mengambil satu nama daripada rukun-rukun solat. Salah satu rukun solat tu namanya sujud. Bila kita solat, kita ada qiyam, kita ada rokok, kita ada duduk antara dua sujud, kita ada i'tidal, dan kita juga ada sujud. Sedangkan sujud ini adalah seterdekat hamba kepada Tuhannya. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujud fajtahidu lahu bid-du'a faqaminun an yustajabu lakum. Mafhumnya, manusia ataupun hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud, maka hendaklah kamu berusaha berdoa ketika sujud, kerana layaklah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa kamu. Ini yang disebut. Maka bila sujud kedudukannya mulia, hebat, maka tempat kita semayang kita tak panggil musalla, tempat semayang.
untuk mewakili solat keseluruhan, tapi dia ambil sepuncak kedudukan hamba dengan Tuhannya, maka disebut sebagai sujud masjid. Kata setengah ulama, kerana sujud tu rendah sangat. Kepala seseorang tu sama tinggi dengan kaki dia. Itu makna sujud. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebut, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 2 ujung kaki, 2 kepala lutut, 2 tangan, tapak tangan, dan 1 dahi, hidung ataupun muka. 7. Maka bila sujud tu rendah, seolah-olah masjid juga isyarat jim tu pun rendah juga, baris bawah. Artinya orang masuk masjid ni orang yang tawaduk, orang yang rendah diri. Sebab sekarang dia bukan lihat orang, dia bertembung dan dia menghadap Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa. Justru keadaannya berbeza. Tajuk yang kita nak bincang pada hari ini adalah bagaimana kita semua masyarakat untuk memperkasakan, dan saya minta izin menggunakan kalimah mengimarahkan. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mafhumnya, sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid Allah, dia ada 5 sifat. Sifat yang pertama, dia beriman dengan Allah. Yang kedua, dia beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, dia mendirikan sembahyang. Yang keempat, dia menunaikan zakat. Dan yang kelima, dia tidak takut hanya kecuali kepada Allah. Mereka itulah golongan yang mendapat hidayah. Ciri orang yang nak jaga masjid, nak imarah masjid, nak perkasa masjid, nak mulia masjid, dia kena ada 5 ciri ni. Masalah iman pun ada, masalah Islam pun ada, masalah ihsan pun ada, dan seterusnya. Dia ini adalah orang yang benar-benar mendapat hidayah daripada Allah. Iman mewakili apa yang kita baca, man amana billahi wal yawmil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kita kadang-kadang baca hadis terlalu banyak Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia tak sebut rukun iman yang lain. Kata ulama, bila sebut 2 ni mewakili rukun iman yang lain. Kerana beriman kepada Allah membawa makna kena iman kepada Rasul dia, kena iman kepada kitab dia, kena iman kepada qada qadar dia, kena iman kepada malaikat-malaikat dia. Dan beriman kepada hari akhirat memberi makna manusia dia nak permulaan, dia nak juga rezak. Saya ni buat ni boleh apa? Saya pergi masjid ni boleh apa? Saya imarah masjid ni boleh apa? Maka disitulah jawapannya. Saya sebut dalam buku hadis 40, banyak boleh buat pengajaran sini, masalah berkenaan dengan bila disebut kalimah iman dan bila disebut hari dunia dan juga kepada Allah dan juga hari akhirat. Kedua, Islam, sembahyang dan zakat. Kerana orang yang sembahyang dan orang yang zakat, orang ini telah membina 2 jaringan yang kukuh. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Jadi masyarakat bila ada macam ni, dia tidak lagi sifatnya ananiyah ataupun individualistik ataupun keseorangan ataupun nafsi-nafsi ataupun pentingkan diri ataupun selfish, tak ada dah. Dan yang seterusnya, orang yang ni dia tidak takut kecuali kepada Allah. Sebab dalam masjid ni biar kita gerungkan kepada Allah. Bila kita rasa takut kepada Allah, maka kesannya cukup besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam
masjid, pembinaan masjid ini, marilah sama-sama kita tekuni sejarah sekejap sebelum saya lebarkan perbincangan. Masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah sahaja ada 2 buah. Satu, Masjid Quba, itulah masjid yang pertama di Quba, tempat kita pergi biasa. Kedua, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Antara Quba dengan Masjid Nabi tu lebih kurang 3.5 km je, tak jauh sangatlah. Kemudian dalam perjalanan Nabi semasa hijrah daripada Quba nak pergi ke Masjid Nabi tu, nak pergi ke Madinah, nak masuk Madinah ni bukan 3,5 km tu, dia keluar hari Jumaat. 500 meter daripada Masjid Quba masuk waktu Jumaat. Nabi sembahyang, tempat Nabi sembahyang sekarang ni dibina masjid, namanya Masjid Jumaah. Sekarang ni bukan makna sekarang, lama dah lah, tapi dia tidak semasyhur 2 masjid utama, iaitu Masjid Nabi dan Masjid Quba. Bila Nabi sampai sahaja di kota Madinah, sebagaimana kita maklum, Nabi berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi buat dalam masa seminggu, sebulan tu, tak sampai pun 4 perkara utama. Nombor 1, Nabi persaudarakan antara Aus dan Khazraj, menamakan mereka dengan Ansar. Nabi persaudarakan orang-orang yang datang daripada Mekah, daripada Bani yang banyak, Bani Khuza'ah ke, Bani Bakar ke, Bani Adi ke, dan beberapa Bani Hashim, Bani apa, kepada namanya Muhajirin. Nabi persaudarakan antara orang Ansar dan orang Muhajirin atas nama Islam. Kesatuannya makin nampak kesatuan. Begitu juga Nabi telah membuat piagam Madinah. Begitu juga antara agenda utama Nabi bina masjid. Bila Nabi nak bina masjid, kenapa? Kerana masjid ni dia tukar daripada slogan kepada praktis, kepada amali, kepada tatbik. Apa makna? Kita suruh bersatu, kita suruh berpadu, tapi takkanlah slogan saja, mesti kena ada caranya, kena ada tempatnya. Maka tempatnya, gelanggangnya, wadahnya masjid. Melalui sembahyang berjemaah, masuk saf, melalui berhimpun, melalui belajar, melalui mengaji Quran, melalui zikrullah, ada tapak. Jadi di sini aku temu kamu, kamu temu aku setiap hari, salam. Jadi hubungannya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Itulah kesan daripada binaan masjid ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila Nabi nak bina masjid, Nabi dia tengok, kalau kita kat zaman sekarang perancangan bandar, dia tak pakai bina ikut ni, dia akan tengok kawasan, tengok cara Nabi, tengok Nabi dia bangun satu kawasan yang tidak terbangun tapi akhirnya terhebat. Tapak masjid ni ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama menyatakan tapak masjid ni bekas tempat orang duk jemur khema, buah kurma. Buah kurma ni tuan-tuan, kalau kita ambil dia hak tua-tua tu, kena jemur dulu. Bolehlah kita makan hak rutab tu, tapi nak tahan lama, nak ni kena jemur. Dia ada jemur, tempat dia macam para dia jemur. Cara dia. Yang kedua menyatakan tanah tapak masjid asal tu milik 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim. Seorang bernama Sahal, seorang bernama Suhai. Sahal dan Suhai ni anak yatim. Bila Nabi tengok tapak tu kat mana sekarang? Kalau kita pergi masjid Nabi, itulah dia
dalam raudhah tu, dan luah tu sikit keluar sikit pada raudhah belah depan tu. Itulah tapak dia dekat mimbar, dekat Tok Bilal duk azan. Situlah tapak Nabi kata, hamba nak tanah ni, nak buat masjid. Maka jawab dua orang anak yatim ini, ya Rasulullah, ambil saja je. Nabi terus jawab, Nabi kata tidak. Saminuni. Apa makna saminuni? Perhargakanlah kepadaku. Bahasa moden kata, cari welua berapa nilai harga. Maka dilihat oleh beberapa orang duk anggar-anggar kawasan tu, sebab campur dengan tapak kubur lama. Dan kawasan itu juga kawasan milik kabilah Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar ni adalah keturunan Nabi. Macam mana pula kita kata Nabi orang Mekah, ni Madinah. Abah Nabi Abdullah mati di situ, mati di kabilah Bani Najjar. Dan tempat yang ditanamnya dinamakan Darun Nabirah. Gitulah lebih kurang. Kabilah Bani Najjar ni sebenarnya atuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay sampai kepada bin Ma'ab bin Adnan, 21 lapis. Hashim ni, dia ni menjadi kelaziman orang Mekah nega ke Syam. Ni bukan cerita zaman Nabi, zaman sebelum Nabi beratus tahun nega. Balik daripada Syam singgah Madinah, nama lama Yasrib. Berkenanglah dengan seorang perempuan Madinah, menikah daripada Bani Najjar. Bila menikah, dia pun balik, bini duduklah di Madinah, duduk di Yasrib lah nama-lama tu. Balik, dia ni dah lama dah nak tua dah, rasa tak apa cakap dah. Dia ada adik dia pun orang besar Madinah, orang Mekah. Hashim tu nama dia Amr. Hashim ni sebab kerja dia pecah roti, letak dalam kuah supaya orang boleh makan banyak. Sebab musim haji dia akan jamu orang. Itu sejarah dia. Cerita ni sedap sebab dia panjang, tapi saya nak cuba rekas. Saya tak nak panjang sangat cerita. Saya nak point, saya nak sebutnya. Jadi dia suruh adik dia nama Muttalib. Adik dia kata, aku ni tua dah, mungkin tengok anak aku yang ada di Yasrib tu, buat balik sini. Rupa-rupanya dia daripada kahwin tu dia dapat seorang anak. Anak tu lah Abdul Muttalib. Jadi buat balik anak tu, nama Abdul Muttalib ni Syaibatul Hamd. Apa makna Syaibatul Hamd? Makna Syaibah ni dia ada ubang tengah. Tanda lah pelik sikit budak ni, orang ni masa kecil. Dan bila Muttalib bawa dia ke Mekah, Mekah ni macam bandar. Bila bawa dia masuk ke Mekah, kawan ni tempat asing, tak aja masuk ke Mekah ni nak ikut ke belakang. Takkan nak pergi depan, ikut ke belakang. Sebab tak biasa. Jalan ke belakang ni biasanya hamba. Orang tanya, Muttalib, mu siapa tu? Hamba aku, kata dia. Dia malu nak mengaku anak saudara. Peringkat pertama tu dia malu nak mengaku anak saudara. Jadi akhirnya lekatlah nama Abdul Muttalib. Abdul tu hamba, Muttalib tu pak saudara tu lah. Tapi akhirnya bila dia tengok anak ni dia mengaku tu anak saudara aku. Selepas berapa tengok nampak dia ialah orang Tanjung, orang anak Hashim sungguh baik. Jadi sebab itu saya kata Nabi pilih kawasan keturunan dia juga di Madinah tu. Ada hubungan. Bila Nabi pilih tu, Nabi tanya berapa harga. Bila tanya berapa harga,
sahabat ni, ramai-ramai ni, orang-orang ni tengok 10 dinar kata dia. Harga berapa? Tanah tu 10 dinar. 10 dinar ni banyak mana? Dapatan kajian kami menunjukkan dalam kita sedang buat jumlah ukuran dalam Islam tu macam mana. 1 dinar tu sekarang nilai dia lebih kurang antara RM1,200 ke RM1,400. Tengok duit kita naik turun lah. Maknanya kalau 10 dinar dekat-dekat 14,000 lah duit kita sekarang. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Sebut saja 10 dinar, Sayyidina Abu Bakar terus ambil poket dia duit tu, bayar lalu. Dalam keadaan orang duk gamam ni, tak sedar ni, duk tengok ni, ingat nak pakat kolek duit ni, Abu Bakar ambil dia, bayar lalu. Kata para ulama, wallahi tidak ada seorang pun yang datang ke masjid Nabi yang sujud satu sujud melainkan pahala dimasukkan dalam mizan hasanat Abi Bakrin As-Siddiq. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, Allah jadi kita ni insya-Allah umur 80 tahun, semayang boleh 40 rakaat sehari, capur 17 hak wajib, capur ni 40 katakan, sungguh mungkin lebih lagi. Dengan satu waktu solat saja, kalau kita dengan Abu Bakar, satu waktu solat saja di Masjid Nabi, orang sembahyang Masjid Haji bukan 4 orang. Kalau musim haji tu 3 juta. Kalau musim umrah Ramadan tu 2-3 juta mainan. Berapa ramai orang sembahyang? Ni pahala mereka, dia. Satu keikhlasan tu kita tak boleh lawan lah dengan kita ni. Kita dengan Abu Bakar mana ikhlas? Adat kata lah, adat kata. Jauh lah, sebab dia ni dipuji oleh Rasulullah SAW, dijamin masuk syurga. Tengok kesang masjid tu. Saya sebut dalam buku ni garis masa hayat Rasulullah SAW macam-macam. Daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat, umurnya 63 tahun 4 hari. Macam-macam kisah. Poin yang saya nak sebutnya, macam mana Nabi bina masjid. Selepas selesai bina tu, tuan-tuan tahu apa peranan masjid? Mereka melihat sirah Nabi, mereka dapati masjid ni ada 6 tugas utama. Ini cerita fungsi sebenar hak dulu yang Nabi praktiskan, ada 6. Pertama, masjid tempat solat, tanpa ragulah, macam kita semayang tadi. Kedua, masjid tempat belajar, Nabi mengajar ilmu di masjid. 3, masjid tempat takaful. Apa makna takaful? Maknanya bantu orang. Di masjid ni ramai yang menumpang zaman dulu. Ada menumpang. Ashabus suffah, orang-orang yang miskin di kalangan muhajirin, mari ke Madinah hijrah, tak ada apa satu, duduk masjid. Pernah sampai 70 orang satu-satu masa. Setengah ada kata sampai 400 orang. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka keluar semua, kesang tempat tersebut masih ada lagi. Masjid merupakan tempat syura. Apa makna? Bahasa moden kat parlimen lah. Masjid juga adalah tempat untuk hukum orang. Zaman dululah pernah ditambak tawanan-tawanan perang yang saya sebut dalam buku yang saya tunjuk tadi. Tawanan-tawanan perang Badar terikat. Sumamah ibn Usal diikat, ditambak dalam masjid. Masjid merupakan tempat pertemuan Nabi dengan orang-orang besar dunia dan mana-mana pun. Nabi gandakan masjid ni pelbagai. Jadi masjid zaman Nabi ni meriah. Meriah sangat. Dan disitulah terpancarnya kesatuan ummah. Hebat.
Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kalau susah pun nak ke masjid. Susah jangan cari lain, masjid. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili. Dia masuk masjid waktu pagi, pukul 7, 8, 9 orang tak ada waktu. Bila dia masuk masjid, Nabi lalu tengok masjid, tengok dia seorang ada. Orang lain pergi kerja semua. Abang Umamah, kenapa kamu duduk dalam ni? Dia jawab, irtakabatni duyun ya Rasulullah. Saya ditunggang di hutang yang banyak, saya tak lepas. Susah. Nabi kata, aku nak ajar kepada kamu satu doa, kamu amal, kamu lakukan, insya-Allah kamu selesai hutang. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dia pun buat hadis sahih riwayat Bukhari. Bila dia buat, hanya beberapa ketika sahaja dia lansaikan hutang. Saya sebut dalam buku, inilah doaku. Macam mana kisah dia? Masjid selesai masalah. Dan Abu Umamah ni bukan sekadar tu, baiknya dia, kayanya lepas dia tu, dia boleh jadi penderma pula. Dermawan dia. Saya sebut dalam Aijabang Sedekah. Ni Abu Umamah Al-Bahili. Artinya masjid ni selesai masalah. Ada, saya baca kisah moden. Kisah moden ni kisah orang Arab lah. Laki bini bergaduh sakang. Satu kalimah je belum keluar, cerai. Gaduh pagi, gaduh sungguh. Akhirnya laki dia tak tahan sangat, ambil kunci kereta keluar rumah. Keluar orang tak ada hala tuju. Jadi tak ada mana nak pergi cari kedai kopi ke apa ke, minum air sekejap, tak tahu kat mana. Dia tengok sebuah masjid, lalu dia pun patah ke masjid. Sampai di masjid, dia ambil air semayang, dia semayang. Daripada pagi dia semayang sampai kasar, semayang ya. Zuhur semayang beriman, Jumaat semayang rawatib, semayang sampai asar. Sudah semayang asar, dia sudah doa semua sekali. Lepas asar tak boleh semayang dah lah. Lepas asar dia kena waktu tak boleh semayang. Lepas pada tu sudah semayang, dia pun keluar. Dia pun kata, tak apalah, aku redalah kepadamu ya Rabb, apa yang terjadi, aku nak balik, nak selesai masalah. Dia pun balik. Sampai di rumah, Assalamualaikum, bini dia keluar. Bini dia tu, apa khabar bang? Peluk, nangis. Lepas tu, bang makan tak lagi, bini. Dia confused. Ingat nak sambung hak tadi tu, dah habis lagi tu. Jadi ni skrip baru pula ni. Macam malam pengantin ataupun pengantin baru. Baik Allah. Akak air, akak makanan, akak ni sungguh layan suami. Dia pun jadi confused. Dah reda dah dua-dua ni. Dia tanya bini dia. Dia kata, saya nak tanyalah, kenapa awak jadi baik ni? Pelik ya? Jadi baik pelik. Sebab tengah tak baik, jadi tiba-tiba jadi baik ni. Isteri dia jawab. Dia kata, bang, selepas abang keluar tu saya memang marah, temperature paling naik tinggi. Entah berapa ketika kemudian saya memikir, tak jadi macam ni. Saya ambil air semayang, saya semayang. Tok lelaki semayang di masjid, bini semayang di rumah. Orang bergaduh tuan-tuan, dia tak ada WhatsApp, mu semayang aku semayang, tak ada. Itu adab dia. Mana kalau bergaduh ni, masing-masing masing-masing lah. Jadi rupanya hablum minallah semayang ni, dia akan naik. Dia macam piramid pada Tuhan. Dia makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan bini. Makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan laki.
Sebab itu Allah sebut hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat ni berada di celah-celah ayat cerai. Sebelum tu cerita bab cerai. Selepas tu cerita bab cerai. Tiba-tiba Allah datangkan dalam bahasa Arab dipanggil jumlah mu'taridah. Apa makna? Peliharalah solat-solat dan solat pertengahan. Dan jadilah kamu dirilah sebagai orang yang taat. Allah tunjuk, tuan-tuan. Akhirnya baru dia faham. Tu besarnya rahsia masjid. Kita nak jadi keluarga bahagia, jangan tinggal masjid secara keluarga. Kalau kita, suami kita, isteri kita, anak kita kenal masjid, paling payah pun seminggu sekali mari masjid. Kita tu kena marilah keraknya. Tapi nak ceritanya bawa semua sekali pergi belajar masjid. Kita mari belajar masjid. Anak kita ada, anak kita berlari sana pun. Jangan marah sebab anak. Tapi yang marahnya kalau orang tua berlari, papa depan. Tu orang tua kan, anak biasa dia tu. Peringkat pertama macam tu lah. Tapi bila dia membesar dengan keadaan macam tu, anak-anak ni kita mati pun dia cinta kat masjid. Biar dia belajar engineer, dia doktor ke apa ke, ataupun dia pegang jawatan besar, pengarah ke, ketua pengarah ke, dia tahu masjid. Zaman arwah abah aku dulu, mak aku peri pentingnya masjid, aku kena ikut masjid. Dia tak pergi pun, tapi dia tak akan tetang, sebab dia akan ingat sejarah aku dengan masjid ni hebat. Baik, saya terus kepada sebab yang terakhir, sebab masa pun tak berapa nak izin sangat. Saya nak ambil poin terakhir. Kenapa orang tak suka datang masjid? Kita akas, bukan nak galak orang masjid, kita nak tanya. Kadang-kadang kena tahu juga macam ni, kenapa orang tak suka datang masjid? Dulu saya mengajar banyak lama dah lah, dekat 25 tahun lepas dah. Anak murid saya seorang tua pada saya, umur sekarang ni kan 88 dah. Masih ada lagi, saya ziarah baru ni ada lagi. Pecen lama dah, ustaz lah. Dia macam penyelia guru takmir macam tu lah. Ni Negeri Sembilan. Masa tu dia cuba buat satu kertas kerja. Yalah, tu kajian cara lama, tak apa. Kertas kerja, kenapa orang tak datang masjid? Kalau tak silap, lebih daripada 20 sebab orang tak datang masjid. Antaranya, contoh, masjid dekat kubur, orang takut. Zaman dulu orang takut. Cerita dalam TV dulu kan, pocong, hatu raya, langsui, banyak orang takut. Jadi kita ni jadi menakut. Takut nak pergi ke masjid sebab dekat kubur, beratu. Tak berani, tuan-tuan. Tu satu. Kedua, orang tak datang masjid. Masjid ni kotor. Kotor, tuan-tuan. Dengan tai cicak, dengan ninya. Kalau tandas tu lapang, satu je boleh guna. Hak lain expire. Satu pun, kalau buang air tu, kaki terajang ke pintu satu, bila orang lalu tu, deng. Kan susah. Penyelok habis rosak. Ada orang tu masuk tandas, keluar balik. Kan ada kan tengok. Dengan najisnya, dengan ini. Tu cerita dulu. Hak ni kena jaga betul-betul. Nak tahu masjid tu hebat, tengok tandas dia. Ini penting. Bersih. Nombor 3, sebab orang tak datang ke masjid, tak ada aktiviti, kosong je. Mari semayang, dah tak ada. Tuan-tuan tahu, saya mengajar banyak tempat, banyak mengajar. Ada satu tempat tu, masjid saya mengajar tu antara masjid terbaik di Selangor. Dan di negara dah pernah dapat nombor berapa dah tahu. Masjid, satu masjid tu, dia punya ceramah setiap bulan 100 kali. Saya pun mikir, muka bulan 30 hari je. Kuliah subuh ada, Sabtu Ahad. Kuliah duha ada, kuliah muslimat ada. Mana-mana tokoh-tokoh besar nak datang ni
Zuhur pun dia buat, asar pun dia buat kadang-kadang. 100 hidup. Saya pun kalkulate, saya kata Syekh, macam mana itu dapat duit? Dia kata orang bila kita buat majlis ni, orang suka. Sebab orang nampak kesan tu. Ada tak kita dengar kata masjid tu Masya Allah kaya 4,5 juta duit. Dah waktu buat? Dah. Nak buat majlis pun kena minta dengan orang pula. Kan letih. Jadi orang kata, hang buat apa ni? Ni bukan bank. Ni imarah. Macam-macam. Jadi benda-benda macam ini, kalau kita tengok, kena betul cara. Masjid ni, tuan-tuan, kalau kita tengok, sebab orang tak datang ke masjid ni, adalah masjid tidak mesra jemaah. Mesra ni sama ada fizikal ataupun secara maknawi. Fizikal ni kadang-kadang macam masjid ni saya nampak memang mesra jemaah. Sebab dia rendah. Orang tua tak boleh gaul, naik tinggi. Aku tak lagi masjid tu. Tak tahan. Banyak saya dengar cerita macam tu. Jadi mesra jemaah. Kita nak jemaah ni ada 4. Satu jemaah orang tua. Macam kita lah ni. Satu jemaah wanita muslimat. Muslimat alhamdulillah kita nampak banyak kuliah muslimat, kuliah duha, kuliah ni. Satu lagi yang ni kita abaikan, jemaah kanak-kanak. Kanak-kanak tuan-tuan, jangan abaikan. Tuan-tuan tahu, minggu lepas satu berita yang amat menakjubkan dan pelik di seluruh dunia. Seluruh dunia. Saya sebut, boleh buka dalam Maktabah Al-Bakri yang saya tulis. Kanak-kanak Malaysia daripada Johor buat satu permainan game, namanya macam Roblox ke apa, robot gitulah nama tu, game tu. Game tu budak asal buat demonstrasi dalam game. Demonstrasi bangkang Israel. Yang masuk budak-budak ni selepas ni lebih daripada 120,000. Saya ingat sekarang saya rasa lebih dah, mungkin 1 juta dah. Sehingga viral. Israel pun takut. Dalam YouTube, dalam game je. Semua duk akad dera Palestin, Allahu Akbar Allah. Katung. Tapi katung pun mereka takut. Diulah, dia kata genius orang Malaysia ni, brilliant orang Malaysia ni, budak gini-gini. Orang putih pun ulah. Tu main kanak-kanak. Jangan main sama sekarang. Kita nampak je anak kita gini-gini, tapi kuasa dunia tu. Dia gini je kadang-kadang. Jadi sebab itu saya showkan kanak-kanak jangan abai. Bahkan kita buat macam-macam. Ada kanak-kanak dengan adanya pembelajaran kanak-kanak. Jadi ibu bapa kata Masya Allah, masjid buat camp semak solat. Kita imam muda arang memang faham banyak benda-benda macam ni. Buat camp semak solat untuk anak-anak, bayar yuran. Siapa dia nak buka 30 riyal sebab camp tu 3 hari dengan makan minum sekali. Kita pun tak apalah, aku letak 100. Dengan kita letak tu, anak kampung Tamang ni 300 orang semayang cara betul. Dia umur 7 tahun, dia mati umur 77 tahun. Dia guna semayang kita, cara yang kita ajar tu 70 tahun. Siapa dapat pahala? Kita. Saham share yang kita bagi tu, tengok. Jadi masjid pun ni, dia pun mari, dia kata aku dulu tak tahu kala semayang. Mari masjid ni bagus sungguh. Kesang tuan-tuan. Jadi sebenarnya banyak. Dan poin terakhir, kenapa orang tak datang masjid? Bergaduh. Tok Imam bergaduh dengan Tok Bila bergaduh dengan Siok. Kemudian gaduh dengan jemaah, bergaduh dengan mak jemaah, gaduh dengan anak ni. Jadi bergaduh. Bila bergaduh ni orang tak suka datang. Buang tuan-tuan. Tak payah bergaduh. Masing-masing okey. Keputusan buat okey. Tengok tak puas hati, review balik, buat balik.
Sebab saya nak kalau boleh kita baru seminggu, mereka kata 2 minggu masjid ni. Dan masjid ni sifat dia bukan 2 tahun tuan-tuan. Silat-silat 100 tahun. Maknanya kita semayang hari ni, saya showkan kalau masjid-masjid macam ni kita kena buat arkib memori daripada masa dia bina, masa dia lancar, masa dia ni jemaah ni akhir sekali orang tahu masya-Allah banyaknya jemaah. Dan poin yang terakhir, masjid ni tuan-tuan kalau boleh tambah ramai lagi jemaah, biar penuh. Di Temerloh Jaya kita beri hadiah anugerah dulu, masjid semayang subuh macam semayang Jumaat. Dia nak bina macam tu, dia ambil masa 2 tahun komik macam Jumaat. Tuan-tuan pergi sekali, saya pergi dah, tapi saya tak pergi subuh lah, saya pergi waktu maghrib. Penuh lah, memang penuh lah. Waktu lain pun penuh lagi semayang. Menarik. Dan masjid nak baik, aktifkan jamuan. Kalau boleh kambing golek buat tuan-tuan. Saya memang orang kata saya bercakap ni, tak, saya bercakap ni fakta. Kami boleh katakan setiap bulan ada jamuan kambing di dulu Masjid Nilai, satu lagi Masjid Syamuddin. Saya ngajar kuliah subuh, kuliah ni nak pergi ngajar ni. Kuliah bukan kuliah subuh, kuliah duha. Itu tetap dah, belah tahun dah mengajar. Giliran kambing bakar lah, ramai orang. Mana kurang dah orang darah tinggi kecil manis ni, tak boleh lah. Okey, manusia suka makan. Pendekatan macam tu, hak ni kena taja lah. Kalau main kambing semua tak tahan kat kita. Sebab kambing mahal lah ni, 1,200, 1,300, kadang-kadang 1,400. Tapi kesannya baik. Kita ajak semua makan, Masya Allah. Buat tazkiyah sikit je, tak banyak. Dia aktiviti makan biar banyak, ceramah biar kurang. Orang suka. Kalau ceramah lama, patut makan pula, dia lain. Tapi dia kata baguslah. Pendekatan sikit-sikit tapi sampai. Biar santai tapi sampai. Jadi tuan-tuan, itu saja yang saya nak sampaikan. Saya ucap tahniah masjid baru. Saya seronok datang ke masjid ini. Mudah-mudahan ia diberkati Allah dan dia menjadikan kita jemaah yang tegar ke masjid. Siru ala barakatillah, wafaqakumullah wa saddada khutaakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.